Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada program Usuluddin dengan Kaunseling Semester 7 akan membentangkan tajuk tentang Nas Hamid Abu Zaid sebagai pemilih Islam moden. Ini merupakan ahli-ahli yang akan membentang tajuk tersebut. Kita teruskan dengan pembentang yang pertama. Hari ini kita akan membincangkan tentang seorang tokoh pemikir Islam moden iaitu Nasr Hamid Abu Zaid yang merupakan sarjana penting di Mesir, telah menimbulkan kontroversi di dalam dunia Islam apabila pendekatan beliau terhadap Al-Quran itu berbeza dengan pendekatan tradisional. Nasr Hamid Abu Zaid telah menggunakan pendekatan hermeneutik iaitu ilmu penafsiran teks. Pelibatan Abu Zaid di dalam hermeneutik ini bermula apabila beliau menganggap Al-Quran itu entiti teks yang merangkumi ciri-ciri budaya Arab dan Al-Quran telah ditafsir oleh beliau berdasarkan realiti budaya dan masyarakat. Jelas sekali ianya bertentangan dengan apa yang kita imani bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Maka pendekatan beliau terhadap hermeneutik ini telah menimbulkan beberapa isu lain seperti isu poligami dan juga hijab merupakan budaya masyarakat Arab. Maka dalam kajian ini kita akan membincangkan tentang pemikiran Islam moden Nasr Hamid Abu Zaid terhadap Al-Quran, pendekatan hermeneutik terhadap Al-Quran, isu poligami dan juga isu hijab merupakan budaya masyarakat Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alifah binti Mihat bernombor metrik 055891. Saya akan meneruskan tentang perbincangan biografi Nasr Hamid Abu Zaid. Dalam kehidupan, beliau punya nama lengkap iaitu Nasr Hamid Rizq Abu Zaid, dilahirkan di desa Kahafah dekat kota Tanta, Mesir pada 10 Julai 1943. Keagamaan dalam lingkungan keluarganya terbangun kerana ayahnya adalah seorang penggerak Al-Ikhwan Al-Muslim dan pernah dipenjara menyusul dilaksanakan Said Qutb. Beliau adalah seorang pemikir Muslim kontemporari asal Mesir. Pada usia ke-49 tahun, beliau menikah dengan Dr. Ibtihal Ahmad Kamal Yunis iaitu Profesor Bahasa Perancis dan Sastra Perbandingan di Universiti Cairo pada bulan April 1992. Beliau meninggal dunia pada usia 67 tahun bersamaan hari Isnin iaitu 5 Julai 2010 di Hospital Cairo disebabkan oleh virus yang dinyatakan oleh para doktor merupakan virus langka. Seterusnya dalam pendidikan, beliau belajar menulis dan menghafal Al-Quran di Kutab sejak umur 4 tahun. Pada usia 8 tahun, beliau berhasil menghafal Al-Quran dan kerana kepandaiannya itu beliau digelar sebagai Syekh Nas. Pendidikan tingginya dimulai dalam jurusan Bahasa dan Sastra Arab dipelajari di Universiti Cairo. Beliau berubah kajiannya dari linguistik dan kritik sastra menjadi kajian Islam, khususnya Al-Quran dalam pengajian master dan kedoktoran. Beliau akhirnya memperolehi gelaran profesor penuh pada tahun 1995. Seterusnya dalam karya, beliau banyak memberi perhatian pada aspek teks sehingga beliau mengatakan bahawa peradaban Arab Islam adalah peradaban teks. Beliau berhujah bahawa satu-satunya cara untuk mengkaji dan mentafsir Al-Quran adalah melalui metod linguistik. Dalam pengertian luas, mafhum an-nash dirasa fi ulum Al-Quran ini juga merupakan jawapan tentang intipati teks dan cara berurusan dengannya, sebuah pembacaan yang menerapkan mekanisme sebab sejarah kemanusiaan. Dari aspek kerjaya pula, beliau juga mengajar bahasa Arab untuk orang asing di Center for Diplomatic dan Kementerian Pendidikan selama 3 tahun iaitu 1976 sehingga 1978. Menjadi pembantu pensyarah dengan mata pelajaran pengajian Islam pada tahun 1982. Pada tahun 1978 sehingga 1979 menjadi fellow pada Center for Middle East Studies di Universiti Pennsylvania, Philadelphia, USA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazana Amira binti Muhammad Nur, nombor metrik 056296. Saya akan membentangkan berkaitan dengan pemikiran tokoh iaitu Nasr Hamid Abu Zaid atau lebih kita kenali sebagai Abu Zaid. Yang mana Abu Zaid ni merupakan intelektual Muslim Mesir yang menyatakan bahawa metod terbaik dalam mentafsir Al-Quran adalah berdasarkan daripada logik akal. Abu Zaid juga berhujah
akan kebangkitan Islam yang disebut selama ini telah menghasilkan golongan yang membaca teks agama secara harfiah. Okey, jadi jelaslah di sini bahawa pemikiran Abu Zaid sebenarnya adalah berlandaskan kepada akal dalam memahami teks agama. Seterusnya, beliau ni Abu Zaid ni juga dia mendakwa bahawa perkataan yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah hasil dari wahyu yang telah disaring oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, hermeneutik sebagai mentafsir Al-Quran. Okey, Abu Zaid ni dia juga merupakan seorang pemikir moden yang menerapkan kaedah hermeneutik dalam pengajian Al-Qurannya. Hermeneutik ni kita boleh definisikan, kita boleh katakan adalah sebagai satu seni dalam memahami perbincangan berkenaan sesuatu teks. Beliau juga berpendapat bahawa Al-Quran ni adalah teks yang wujud dalam bahasa manusia. Jika tidak, maka Al-Quran tersebut tidak akan difahami menurut Abu Zaid itu sendiri. Seterusnya, menurut Navid Kamani dalam artikel Revelation of Interpretation, Naras Abu Zaid and literally study of the Quran. Dalam tafsir Al-Quran, Abu Zaid menggunakan metod hermeneutik sebagai alasan bahawa Al-Quran ini perlu untuk ditafsir dalam konteks sejarah serta budaya semasa. Okey, beliau ni dia mendakwa akan kesilapan ramai sarjana Muslim adalah untuk melihat Al-Quran hanya sebagai teks yang membawa kepada pertemuan di antara pemikiran konservatif dengan pemikiran liberal. Okey, penggunaan kaedah dalalah iaitu kita boleh katakan dalalah yang bermaksud makna dan maghza iaitu kepentingan dalam proses pentafsiran Al-Quran bagi mencari dalah Asia. Kemudian melalui ini beliau ni dia mengusulkan kaedah pentafsiran yang berpijak pada interaksi yang diciptakan teks dengan sistem budayanya. Maka dengan itu, ia membezakan antara makna dalalah dengan kepentingan maghza. Seterusnya, Al-Quran sebagai teks. Abu Zaid ni dia juga mengatakan bahawa Al-Quran ni hanyalah teks sahaja semata-mata. Okey. Buku yang ditulis oleh Abu Zaid sendiri iaitu Mafhum Al-Nas. Dia berpandangan bahawa Al-Quran adalah nas lughawi iaitu teks sastera yang berkait rapat dengan sesuatu perkara budaya atau konteks kaum iaitu masyarakat Arab. Okey, seterusnya Abu Zaid ni dia juga berpendapat Al-Quran adalah bahasa manusia, perubahan daripada teks ketuhanan ke dalam teks manusia telah berlaku sejak wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelaslah pemikiran Abu Zaid ni tentang Al-Quran sebagai teks manusia telah mencetuskan polemik dalam kalangan umat Islam dunia. Jadi kenyataan tersebut sebenarnya telah menjatuhkan martabat Al-Quran sebagai kitab mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan tentang Nars Hamid Abu Zaid sebagai pemikir Islam moden dalam tajuk poligami adalah amalan yang dilarang mengikut pendapat Abu Zaid. Okey, seperti yang kita ketahui, poligami dari sudut bahasa membawa maksud memiliki ramai isteri, manakala dari sudut syarak pula, poligami membawa maksud lelaki yang beristeri lebih daripada seorang sehingga mempunyai 4 isteri dalam satu masa. Manakala dari maksud poligami dari sudut yang lain, seperti menurut antropologi sosial, poligami merupakan praktik di mana pernikahan kepada lebih daripada satu isteri dalam satu masa yang sama. Hukum poligami dalam Islam adalah harus dan ianya merupakan hukum asal berpoligami. Para ulama juga telah bersepakat tentang keharusan dalam berpoligami dalam Islam. Keharusan dalam berpoligami semestinya perlu disasari oleh syarat keadilan. Namun, Abu Zaid tidak sependapat dengan poligami dalam konteks Islam dan menyatakan amalan poligami ini adalah ditegak mengikut konteks masyarakat pada masa kini.
Beliau berhujah bahawa poligami dalam wacana Al-Quran mempunyai peringkat makna ketiga, iaitu makna dapat diperluaskan atas dasar kepentingan yang terdapat dalam konteks sosial budaya dan teks tersebut diaplikasikan. Selain itu, Abu Zaid dan Nelson mengatakan dalam buku yang berjudul Voice and Exile, Reflection of Islam, iaitu amalan poligami ini bukan merupakan sebahagian daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau turut menjelaskan menurut konteks sejarah dalam surah An-Nisa ayat 3 hanya membicarakan tentang isu anak yatim yang memerlukan perlindungan dan penjagaan setelah kehilangan ibu bapa mereka dalam peperangan Uhud. Di samping itu, menurut beliau lagi melihat kepada analisis teks Surah An-Nisa ayat 3, kebenaran diberikan untuk mengawini seorang janda atau seorang gadis yatim dengan tujuan agar mereka dapat dilindungi dan diberi penjagaan sewajarnya. Seterusnya, Abu Zaid juga mengatakan, poligami bukanlah suatu hukum tetapi merupakan penyelesaian praktikal kepada masalah anak yatim pada zaman tersebut akibat peperangan Uhud yang menyebabkan ramai umat muslim yang syahid. Akibat daripada keadaan itu menyebabkan ramai anak-anak yatim yang tidak terbela. Oleh itu, Al-Quran membenarkan para muslimin pada ketika itu mengamalkan poligami. Menurut Abu Zaid, jika masyarakat Arab pada ketika tersebut memilih untuk mengawini anak-anak yatim, maka masalah keadilan tidak akan tercapai. Dalam keadaan sosial pada hari ini pula, Abu Zaid berpendapat poligami merupakan sesuatu yang menghina wanita dan anak-anak. Beliau juga melihat keadilan adalah isu yang paling besar yang perlu dititikberatkan dalam masyarakat seperti berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 129, di mana Abu Zaid merumuskan Al-Quran menolak amalan poligami kerana ia cuma sebagai satu daripada penyelesaian kepada masalah sosial yang berlaku kepada masyarakat Arab. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa pendapat Abu Zaid tentang poligami tidak seiring dengan pendapat jumhur dan mufassir salafi seperti Al-Tabari dan Ibnu Katsir. Dalam hal poligami, Al-Tabari dalam kitab tafsirnya sangat menekankan aspek keadilan dan dalam pernikahan, sama ada menikahi anak-anak yatim, wanita merdeka ataupun dalam poligami. Seterusnya adalah mengenai pendapat Abu Zaid tentang hijab adalah budaya Arab. Seperti yang kita ketahui, Islam telah memuliakan wanita dengan mewajibkan ke atas mereka untuk berhijab, dan penjelasan ayat-ayat Al-Quran tentang perintah untuk berhijab dan menutup aurat juga turut dijelaskan. Namun Abu Zaid mengatakan terdapat dua istilah yang perlu dijelaskan dalam ayat surah An-Nisa ayat ke-30 dan 31, di mana antaranya konsep yang pertama ialah aurah dan kedua adalah khimar. Dalam bukunya Dawair Al-Khawif, Abu Zaid turut mengatakan aurat ialah sesuatu yang tidak tetap dan tidak stabil. Konsep menutup aurat merupakan sesuatu yang berkait dengan keadaan sosial budaya sesebuah masyarakat. Hal ini menunjukkan aurat boleh ditakrifkan berdasarkan adat dan budaya khusus dalam masyarakat tertentu, dan takrif tersebut hanya untuk spesifik budaya dan adat dan tidak mungkin dapat digeneralisasikan kepada budaya yang lain. Manakala dalam soal hijab, Abu Zaid mengatakan hijab bukan satu perkara yang memerlukan penelitian berat. Penelitian yang dimaksudkan ialah daripada golongan yang mencadangkan untuk memenjara wanita menerusi pakaian dan hanya mata sahaja yang boleh dibiarkan untuk dilihat, atau daripada golongan yang berpendapat bahawa wanita tidak diwajibkan untuk menerima pakai satu bentuk pakaian tertentu dalam semua keadaan. Justru Abu Zaid berhujah isu berhijab telah muncul sebagai satu daripada perkara penting dalam dunia Islam adalah disebabkan oleh pelbagai gerakan politik Islam moden, terutama revolusi Islam di Iran, di mana wanita muslimah Iran diwajibkan untuk menutupi keseluruhan badan, iaitu daripada kepala hingga ke kaki sebagai simbol seorang muslimah. Justru dakwaan Abu Zaid tentang hijab merupakan sebahagian daripada adat
menunjukkan beliau menyalahi pendapat jumhur ulama tentang kewajiban menutup aurat kerana terdapat dalil yang sahih tentang aurat dan hijab daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Perintah menutup aurat dan berhijab adalah untuk semua wanita muslimah sepanjang zaman dan bukan hanya untuk masyarakat tertentu mengikut adat dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlin binti Othman bernombor matrik 056005 ingin membentangkan tentang kesimpulan. Saya ingin membuat kesimpulan yang poligami yang ada di dalam Islam mereka menganggap sebagai penghinaan terhadap darjat dan martabat kaum wanita. Perbezaan pembahagian dalam harta warisan mereka menganggap sebagai permapasan terhadap wanita. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh memandang serong terhadap poligami kerana terdapat banyak hikmah apabila berpoligami. Walau bagaimanapun, ia hanya dibenarkan pada suami yang mampu sahaja. Dalam Al-Quran telah mengatakan sekiranya tidak boleh berlaku adil, hendaklah pihak lelaki ataupun pihak suami menceraikan selebihnya. Okey. Sekian, itu sahaja daripada kami. Ini sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.